Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang berhormat al-fadhil Nazim Mustafa Kamal, terima kasih penceramah kita Al-Fadhil Ustaz Nasmi Al-Karim, Ustaz JP, para pegawai, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dapat sama-sama berada di dalam program khas sempurna sambutan Isra dan Mi'raj pada tahun 1443 Hijriah. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam ini kita akan bersama dengan Ustaz Nasmi Al-Karim bagi mengupas apa yang berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan peristiwa Isra dan Mi'raj pada tahun ini akan memberikan 1001 kebaikan dan ibadah yang terbaik dalam diri kita untuk kita menjadi insan yang terbaik, insan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah, tanpa melengahkan masa, saya ini menjemput Fadil Ustaz untuk menyampaikan tazkirah dan beliau kepada Allah insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أغرشنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah. InsyaAllah pada malam ni kita akan mengulang kaji kembali sirah yang berkaitan dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang berlaku kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asmaul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن
الفطين الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ni kita akan mendengar sebuah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya yang berkaitan dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Hafiz Abu Bakr Al-Bayhaqi fi kitab Dalail an-Nubuwati akhbarana Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Hafiz حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أبو بكر يحيى ابن أبي طالب حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا أبو محمد راشد الحماني عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له أصحابه. Daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, satu hari para sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, akhbirna an lailatin usriya bika fiha. Ya Rasulullah, ceritakan kepada kami tentang kisah malam Al-Isra yang kau telah lalui, ceritakan kepada kami ya Rasulullah. Qala, maka Nabi berkata, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Allah berfirman, subhana, maha suci Allah yang menjalankan hambanya pada waktu malam. Jadi peristiwa Al-Isra itu berlaku pada waktu malam, dan istilah Al-Isra juga digunakan bagi perjalanan yang berlaku pada waktu malam. Kenapa Al-Isra berlaku pada waktu malam? Ulama kata antara sebabnya, sebab waktu malam ni tuan-tuan, waktu paling sesuai untuk kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang diistijabah, dimustajabkan doa. Waktu untuk kita mengeluh, kita mengadu, kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah waktu yang paling sesuai antara hamba dengan Tuhannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjemput Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa ini pada waktu malam. Yang kedua, ulama kata
Kenapa peristiwa ini berlaku pada waktu malam? Untuk menguji sejauh mana keimanan orang zaman dulu, percaya ke tidak benda ni. Kalau waktu siang orang nampak Nabi berjalan, Nabi naik burak dan sebagainya, nampak benda tu. Tapi malam, mana ada orang nampak, gelap gelita. Kau percaya ke tidak? Tu soalan, kau percaya ke tidak? Sebab tu sesiapa yang tak percaya kepada peristiwa Al-Isra'u, kufur hukumnya, kafir, na'udzubillah min zalik. Sebab tu ni ujian, ya, ujian, na'udzubillah min zalik. Ada setengah-setengah kitab sirah yang mengatakan ketika Nabi turun, kemudian Nabi cerita kepada orang ramai tentang Nabi lalui peristiwa Al-Isra', ada orang percaya, ada orang yang tak percaya, dan ada kata ada juga yang murtad. Tapi bila anda baca balik kitab-kitab yang lain, dia kata tak ada. Pendapat tu tak ada, ya. Tidak ada sahabat yang murtad dengan sebab peristiwa pelik ni. Subhanallazi asra bi'abdihi, segala puji bagi Allah, Tuhan yang menjalankan hamba-Nya lailan, pada waktu malam, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, daripada masjidil haram ke masjid al-aqsa. Al-aqsa makna apa? Aqsa dengan mana jauh, ya, masa tu jarak antara Mekah dengan Palestin jauh, lebih kurang hampir 2000 kilometer. Allazi barakna haulahu, yang kami berkati sekelilingnya. Sekeliling Masjidil Aqsa maknanya bumi Syam. Ardu Syam ardun mubarakatun, bumi yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga bumi yang mendapat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Syamina, ya Allah berkatkan kami pada Syam kami. Ana berbalik Syria, ana pergi kat sana dalam 2 minggu. Turki Syria, ulam alik masuk. Banyaklah kalau cerita pasal Syria ni, tapi nak cerita satu benda tuan-tuan. Masuk Syria, kita tak nampak langsung orang pakai mask ni. Tak ada. Tak ada langsung orang pakai mask. Tak ada dengar pasal COVID, tak ada dengar pasal vaksin, apatah lagi pasal booster. Tak dengar. Maknanya COVID tak ada kat sana. Aku pun tak tahu. Kalau kita pakai mask kat sana kan, orang pelik tak kata, kau ni makhluk apa kau ni? Daripada Pluto ke, daripada Marikh ke, daripada mana? Itu dalam Syria. Walaupun negara tu negara yang paling bahaya di dunia sebab berisiko kan, negara perang, tapi sembayanglah kat mana pun masjid, safnya rapat, tak ada SOP, tak ada apa, tak ada dengar cerita COVID, tak ada apa. Aman, tenang, setenang-tenangnya. Buka je WhatsApp Malaysia, COVID, vaksin COVID, vaksin. Muntah aku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa jadi macam tu? Entahlah. Cakap banyak-banyak boleh bertukar jadi incredible hak kerja kita, tuan-tuan. Jadi berkat bumi Syam ini, berkat bumi Syam, tuan-tuan, anda pergi kamp pelarian ni ramai tau, beratus ribu, berjuta pelarian. Tak ada apa, tak ada, relax. Budak-budak pelarian tu main kulu kirit, tak ada apalah. Subhanallah. Tak ada langsung cerita pasal COVID ke pasal vaksin, tak ada. Subhanallah. Duduk kat sana tenang aja hati, tenang aja, Allah, tenang. Walaupun masa kami pergi ziarah sekolah yang Muslim care buat dalam Syria tu, tengah-tengah kita ziarah berlaku serangan bom, tapi agak jauh lah, 1 kilometer pada lokasi kita. Barang bergegar jantung aku. Lama tak dengar bunyi bom kan. Dia bunyi petir dengan bom lain, Syekh. Petir dia dekat atas, bom dia jatuh kat bawah. Dia punya gegar tu bagian nak luruh jantung, tapi hati tetap tenang. Kenapa? Wallahualam. Ini menunjukkan keberkatan bumi Syam, allazi barakna haulahu, yang kami berkati di sekelilingnya, linuriyahu, untuk kami menunjukkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ayatina, sebahagian tanda-tanda kebesaran kami, innahu huwas samiul basir, dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat.
Qala fa akhbarahum. Maka Nabi sambung cerita ni. Apa Nabi kata? Baina ana naimun ashiyan fil masjidil haram. Satu malam aku tidur di kawasan perkarangan Masjidil Haram. Hadis cerita pasal Al-Isra wal Mi'raj ni banyak tuan-tuan. Tak kurang daripada 17 riwayat. Ada kata tidur dekat rumah, ada kata tidur dekat Masjidil Haram dan sebagainya. Tengah-tengah Nabi tidur tu, iz atani atin fa'iqazani. Tiba-tiba ada sesuatu yang datang padaku dan mengejutkan aku. Muhammad, bangun. Muhammad, qum. Bangun Muhammad. Fastaiqastu falam ara syai'an. Nabi kata, lalu aku pun terbangun, tengok-tengok tak ada orang. Kan, kiri kanan tak ada orang. Siapa kejut aku ni? Itu Nabi tuan-tuan. Confirm malaikat yang kejut. Kalau kita orang kejut malam buta, bangun tengok tak ada orang, tu kau faham-faham je lah. Wa idza ana bika hayati khayalin. Nabi kata masa bangun tu, Nabi macam khayal. Kepala Nabi tu macam, bahasa kita macam mama gitu kan. Ada apa macam mama gitu, khayal gitu. Fa atba'tuhu basari hatta kharajtu masjidal haram. Nabi bangun dan Nabi ikut mata Nabi ni. Kemana mata tu pergi? Nabi ikut keluar sampai keluar kawasan Masjidil Haram. Fa idza ana bidabatin adna syubhati bidawabikum hadhihi. Nabi kata tiba-tiba dekat luar masjid tu ada seekor binatang tunggangan yang menyerupai binatang tunggangan kamu. Bighalikum hadhihi muttaribul udhunain. Binatang tersebut ialah saiznya Nabi kata seperti bagal. Kenal bagal? Kuda kita kenal, keldai kita kenal. Bagal? Bagal kacukkan kuda kahwin dengan donkey, keluarnya bagal. Gitu. Tapi harga bagal lagi mahal daripada kuda dan keldai. Sebab dia campur. Dia cantik, dia lebih besar badan dia dan lebih tough. Itu bagal tuan-tuan. Yuqalu lahu al-buraq. Dikatakan nama binatang ini yang seperti bagal saiznya tu namanya buraq. Buraq dengan makna barqun, dengan makna kilat, halilintar. Wa kanatil anbiya alaihimus salatu wassalam tarkabuhu qabli. Dan buraq ini merupakan kenderaan rasmi para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi, Nabi Ibrahim ada dua orang isteri. Yang pertama nama Sarah, yang kedua nama Hajar. Kan? Ada riwayat mengatakan ada 4 orang isteri. Tak apa, kita ambil yang masyhur itulah Sarah dengan Hajar. Sarah duduk mana? Palestin. Hajar duduk mana? Makkah. Jauh tu nak ulang alik. Maka Allah Ta'ala menyediakan kepada Nabi Ibrahim apa kenderaannya? Buraq. Yaqa'u hafiruhu inda maddi basarihi. Kelajuan buraq ini Nabi kata dekat mana binatang tu tengok, dia sampai kat situ. Dia tengok sampai, tengok sampai. Laju gila tuan-tuan. Tuan-tuan faham cerita aku ni? Faham? Tak faham? Aku pun tak faham juga. Nak khabar lajunya dia, pandang sampai, pandang sampai. Gitu tuan-tuan. Subhanallah. Qala farakibtuhu. Lalu aku pun naik buraq ni, Nabi kata. Fabainama asiru alaihi idh da'ani da'in an yaminin ya Muhammad anzirni as'aluka ya Muhammad anzirni as'aluka. Nabi pun naik buraq dan buraq pun meneruskan perjalanan daripada Masjidil Haram ke Palestin. Laju gila aku tu. Tengah laju tu tiba-tiba ada orang panggil belah kanan, ya Muhammad anzirni as'aluka ya Muhammad. Tunggu Muhammad, aku nak tanya engkau, tunggu. Dia panggil Nabi. Nabi kata apa? Falam ujibhu walam uqim alaihi.
Aku tak jawab dan aku tak berhenti, dan diteruskan perjalanan. Waktu dia sound effect, kau tak senang ke nak buat tu. Mahal tu, kau jangan main. Qala fabainama ana asiru alaihi izda'ani da'in an yasari. Tengah-tengah laju tu ada pula orang panggil di sebelah kiri. Ya Muhammad, anzirni as'aluka ya Muhammad, anzirni as'aluka ya Muhammad. Muhammad, tunggu, aku nak tanya engkau, tunggu. Nabi kata, aku tak berhenti, aku tak respon, teruskan perjalanan. Qala fa bainama ana asir, tengah-tengah naik burak ni tuan-tuan, iz ana bimra'atin hasiratin an dhira'iha wa 'alayha min kulli zinatin khalaqaha Allah. Tiba-tiba di hadapan Nabi ada seorang perempuan, yang mana perempuan ini tuan-tuan syarat dengan barang kemas. Badan dia tu penuh dengan barang kemas, rantai, gelang, emas, mas rayu, mas idayu, mas ratu, tah apa benda aku tak kerti kan, permata, tulah, macam-macam lah. Syarat badan dia tu penuh dengan barang perhiasan dunia. Dia pun panggil Nabi, ya Muhammad, anzirni ukalimuka. Muhammad, tunggu, aku nak bercakap dengan kau, tunggu. Nabi kata, aku tak berhenti dan tak layan dia. Hatta ataitu baital maqdisi, sehingga aku sampai ke Baitul Maqdis. Fawthaqtu dabati bil halqati allati kanat al anbiya tuthiquha biha. Sampai dekat Baitul Maqdis, Nabi pun ikat burak ni. Thumma atani Jibril, lalu datang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Maknanya daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, ikut riwayat ni Nabi dengan burak saja, Jibril tak ada. Jumpa Jibril dekat mana? Tu, dekat transit Baitul Maqdis. Transit kat situ sebelum naik ke langit. Jumpa dengan Jibril dekat situ. Lalu Jibril memberikan kepada aku bi'ina aini, ahadihima khamrun wal akhar laban. Jibril terus berikan kepada aku dua hidangan, arak dan susu. Fasharibtul labana wa taraktul khamra. Nabi kata, aku terus ambil susu dan aku minum, aku tak ambil arak. Faqala Jibrilu, maka apa kata Jibril, asabtal fitrata amma innaka law akhadhtal khamra ghawat ummatuka. Fakultu Allahu akbar, Allahu akbar. Nabi kata, wahai Muhammad, engkau telah memilih fitrah untuk umat kau, susu. Amma law ikhtartal khamra, kalau kau pilih arak wahai Muhammad, ghawat ummatuka, nescaya umat kau akan sesat wahai Muhammad. Kan, masa diberi pilihan arak dengan susu ni tuan-tuan, masa benda ni berlaku, arak belum diharamkan lagi tahu. Arak diharamkan bila? Selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Peristiwa Al-Isra wal Mi'raj berlaku bila? Sebelum hijrah. Arak diharamkan bila? Kalau tak silap anda, pada tahun 2 hijrah diharamkan arak. Maknanya masa tu belum haram lagi, kalau minum pun no problem. Maknanya gitu. Tapi fitrah Nabi memilih susu. Jibril kata, asabtal fitrah, kau pilih fitrah wahai Muhammad. Kalau kau pilih arak, nescaya umat kau akan rosak. Nabi kata apa? Allahu Akbar. Bertakbir Nabi, Allahu Akbar. Sampai macam tu Nabi, seronoknya. Sebab apa? Sebab betul pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itulah tuan-tuan, ulanglah benda ni bertahun-tahun, tiap-tiap tahun berbuih-buih mulut penceramah cerita, tapi kilang arak tetap ada dekat negara kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang bagi tanah tu memang celaka. Yang bagi lesen memang dapat laknat dan dapatlah dosa bersambung-sambung sampai hari akhirat besok. Yang Nabi larang benda tu yang kau buat, dilaknat orang yang terlibat dengan arak. Tapi dekat negeri kita ni ada 3 kilang arak besar tuan-tuan. La haula wala quwwata illa billah. Kan?
Tak tahulah. Fikirlah kenapa bala tak habis-habis berlaku ni. Orang tak sedar. Orang kata tak ada kena-mengena Ustaz dengan kilang arak, banjir ke apa, COVID, tak ada kena-mengena. Kepala otak kau tak ada kena-mengena. Ini benda dosa, benda maksiat sebab dah biasa sangat buat. Dah biasa sangat buat, kau tak rasa berdosa dah. Orang macam dulu kan ada orang tanya soalan. Ni yang cerita Kak Anan ni mantan mufti, dan mufti tu dah meninggal dunia. Dia kata dia orang panggil menghadap, tanya hukum minum arak ni apa. Tanya hukum minum arak apa. Dia kata, mufti, Datuk Mufti, kalau macam kami yang dah biasa minum arak tapi tak mabuk, haram juga ke? Sampai macam tu tau. Maknanya diorang ni arak ni rutin harian, kau tahu tak? Macam sarapan minum teh gitu. Dia kata dia tak mabuk dah, haram juga ke? Hukumnya apa tuan-tuan? Haram ke tak haram? Macam ni kan ramai mufti kat sini, nak jawab pun tak berani. La haula wala quwwata illa billah. Makin pakai emas makin tak berani korang Haramlah hukumnya. Fa kullu ma kathiruhu haramun fa qaliluhu haram. Kullu muskirin haramun. Tak kira benda tu mabuk ke tak mabuk, haram tetap haram. Banyak ke sikit tetap haram. Benda tu kalau banyak haram, sikit pun haram. Mabuk ke tak mabuk, kalau benda tu diorang ni pasal dah biasa minum, tu dia kata tak mabuk tu. Orang tak biasa minum mabuk. Dia kata jadi kita orang tak haram lah. Ni hukum ikut kepala. Kan? Itulah tuan-tuan. La haula wala quwwata illa billah. Rosak. Tak bila nak berubah nak pun tak tahulah. Bila agak-agak negara kita ni nak haramkan, nak tutup kilang arak ni, tak tahulah. Macam kebal sangat kilang arak ni. Aku pelik betul lah. Macam kebal, kau tahu tak? Tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Benda tu kan haram. Qat'i, tahu tak hukumnya? Qat'i. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Sesungguhnya arak, judi, menenung nasib berhala merupakan najis, perbuatan syaitan. Fajtanibuh. Allah kata haram, jauhkan. Bacalah berbuih mulut, tak buat apa pun. Waktu penting kuasa itu dipegang oleh orang Islam yang betul-betul takutkan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Maka Nabi SAW pilih susu dan tak ambil arak. Jibril kata, engkau telah memilih fitrah untuk umat kau, tetapi umat ini yang biadab dengan Nabi SAW. Lalu Jibril tanya lagi, ma ra'aita fi wajhika hadha? Wahai Muhammad, masa kau datang ke sini tadi, ada tak dalam perjalanan kau mengalami gangguan ke apa? Ada ke tidak? Nabi kata ada. Apa dia? Masa tengah naik burak tu, izda'ani an yamini, ada orang panggil di sebelah kanan aku, Muhammad tunggu, Muhammad tunggu, aku nak bercakap. Tapi aku tak berhenti, aku tak respon pun dekat orang tu. Apa kata Jibril? Qal dzaka da'il yahud ama innaka law ajabtahu aw waqafta alayhi la tahawwadat ummatuka. Jibril kata, wahai Muhammad, yang panggil, yang seru engkau di sebelah kanan tu merupakan pemanggil-pemanggil daripada golongan Yahudi. Wahai Muhammad, la waqafta alaihi, kalau kau berhenti, contoh Nabi tarik brake kan, berhenti burak, au ajabta alaihi, ataupun cakap ya, tu je, tak payah panjang-panjang, ya, ada apa gitu. Kalau kau berhenti, kau cakap ya, la tahawwadat ummatuka, nescaya umat kau habis semuanya jadi Yahudi belaka. Allahu akbar. Tengok tu tuan-tuan, mengerikan. Lepas tu Jibril tanya, ada lagi tak yang berlaku? Nabi kata ada. Tak lama kemudian ada pula, ketika aku meneruskan perjalanan, ada panggilan di sebelah kiri, panggil aku, wahai Muhammad berhenti, wahai Muhammad berhenti, aku nak tanya. Tapi aku tak berhenti, aku tak jawab.
Apa kata Jibril? Wa haula munadin nasara la waqafta alaihi aw ajabta alaihi la tanassarat ummatuka. Jibril kata apa? Yang panggil belah kiri itu pula merupakan pemanggil daripada golongan Kristian. Kalau engkau berhenti wahai Muhammad, engkau jawab, ya wahai Muhammad, nescaya umat engkau semuanya akan menjadi Kristian belaka. Allahu Akbar. Tapi itulah, Nabi tak tengok kanan, Nabi tak tengok kiri, Nabi tak pilih arah. Perangai umat Nabi macam hari ini ada macam Yahudi ke tidak, tuan-tuan? Ada tak perangai umat Nabi pada hari ini? Ada ke tidak macam Yahudi dan Kristian? Ada ke tak ada? Ya, ada orang tak masjid ni? Woi, ada ke tak ada? Haula wala quwwata illa billah ni yang boleh bertukar di Incredible Hulk. Adalah apa tak adanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Memang ada lah. Memang ada. Nak cakap apa? Benda dah berlaku. Tapi sebenarnya kita boleh ubah lagi. Nak tak nak je. Perangai umat Nabi pada hari ini. Yang halal dikata haram, yang haram tu confirm halal lah. Yang boleh tak boleh, yang tak boleh bolehkan, macam-macam. Habis, ketungan terbalik habis dah sekarang ni. Habis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Teruk. Lalu Jibril kata, wahai Muhammad, masa kau datang tadi ada lagi gangguan ke tidak? Nabi kata ada. Iz ana bimra'atin hasiratin. Ada seorang perempuan yang badannya penuh dengan perhiasan dunia. Apa kata malaikat? Wa haula munadi dunya la waqafta 'alaiha aw ajabta 'alaiha la ikhtarat ummatuka dunya 'ala al-akhirah. Wahai Muhammad, perempuan yang badannya syarat dengan perhiasan dunia itu ialah pemanggil penggoda dunia. Kalau kau berhenti wahai Muhammad, kau cakap ya wahai Muhammad, nescaya umat engkau akan pilih dunia dan tinggalkan hari akhirat. Allahu Akbar. Kan? Semua Nabi buat tu tuan-tuan untuk jaga kita. Tapi umat ini pekak, umat ini degil, umat ni hatinya keras, umat ni dah rosak. Gila dunia, gila pangkat, gila jawatan, gila apa lagi, aku pun tak reti. Itulah, diulanglah cerita di tiap-tiap tahun. Itulah yang berlaku terhadap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya Nabi ni berusaha menjaga segala pantang larang dalam perjalanan tersebut untuk jaga umat dia. Tapi kita pada hari ini dengar maksudnya kanan, keluar telinga kiri. Summa dakhaltu ana wa Jibril Baitul Maqdis. Lalu setelah berlaku dialog Nabi dengan Jibril, Jibril pun ajak Nabi masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa dan sembahyang sunat 2 rakaat tahiyatul masjid. Thumma utitu bil mi'raj alladhi ta'ruju alaihi arwahu bani Adam. Lepas habis sembahyang, tiba-tiba Nabi ditunjukkan dengan satu makhluk Allah yang teramat cantik dan terlalu canggih dan terlalu luar biasa. Cantik sangat. Falam yara al-khalaiqu ahsana min. Tak pernah dilihat makhluk secantik benda ni. Apa benda ni? Cantiknya. Benda tu tuan-tuan, iaitulah Nabi kata Al-Mi'raj. Mi'raj ni alat. Kalau bahasa mudahnya lift. Dalam bahasa Arab araja, dengan mana naik, sa'ida dengan mana naik, al-mi'raj dengan mana naik. Nak naik ke langit ada satu alat canggih gila, cantik gila. Nabi kata cantik sungguh benda tu. Tapi tuan-tuan, kita semua tak pernah tengok benda tu kan. Cuma malam ni anak nak bagi berita gembira. Berita gembiranya apa? Yakinlah 100% kita semua akan berpeluang tengok benda ni nanti. Confirm. Don't worry, be happy. Confirm. Wajibul gunnah, tuan-tuan akan tengok. Nak tahu bila? Nabi kata
Ama ra'aital maita hina yashukku basaruhu tamihan ila sama, inma yashukku basaruhu tamihan ila sama, ajabahu bil mi'raj. Nabi kata, cuba kau tengok orang mati. Orang mati, mata dia semua gini ke atas belakang. Kenapa mata dia macam tu? Dia sedang melihat kecantikan Al-Mi'raj. Itulah berita gembiranya. Kita semua akan tengok Mi'raj bila tuan-tuan mati. Tu. Nanti dah mati, tengok, boleh cerita kat kita. Cerita macam mana dah mati. Kita sama-sama roh orang mukmin lah. Cantik kan Mi'raj? Cantik. Cantiknya Mi'raj tu sampai terangkat mata kau tahu. Tak percaya? Tak percaya, tunggu mati besok. Betul lah Ustaz cakap. Lah aku bukan aku cakap, Nabi cakap sallallahu alaihi wasallam. Fasaitu ana wa Jibril. Lalu aku pun naik Mi'raj tu, Jibril pun naik sekali, lalu kami diangkat ke langit. Lajulah pula tu. Fa iza ana bi malakin yuqalu lahu Ismail wa huwa sahibu sama'id dunya. Sampai ke langit lapisan pertama langit dunia. Di situ ada seorang malaikat yang bernama Ismail, nama malaikat tu. Dia menjaga lapisan langit yang pertama. Wa baina yadayhi sab'una alfi malak. Malaikat Ismail ni tuan-tuan, ketua malaikat dekat langit pertama. Di hadapan malaikat ini ada 70,000 malaikat berbaris di hadapannya. 70,000. Ma'akuli malakin junduhu mi'atu alfi malak. Dan setiap 70,000 ni, setiap seorang malaikat 70,000 ni mempunyai tentera sebanyak 100,000 malaikat. Allahu Akbar. Berjuta tentera Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Dan tidak ada sesiapa pun yang mengetahui berapakah bilangan tentera Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fastaftaha Jibril babas sama. Lalu Jibril pun mengucapkan salam, meminta izin untuk naik ke langit yang pertama. Qila, dikatakan kepada Jibril, "Man hadha?" Siapa tu? Qala Jibril. Qila wa man ma'ak? Siapakah bersama dengan kau Jibril? Qala Muhammad. Qila wa qad bu'itha ilaihi. Adakah dia dijemput sekali? Dia dijemput sekali ke? Qala na'am. Ya. Lalu Nabi pun diizinkan naik bersama dengan Jibril pada lapisan langit yang pertama. Fa idza ana bi Adam ka hayati yawma khalaqahu Allah ta'ala ala suratihi lam yataghayyar minhu shay'un wa idza huwa turad alayhi arwahu dhurriyyatihi almu'minin. Pada langit yang pertama, Nabi tengok ada seorang manusia yang cantik. Dia duduk dekat situ. Dekat sebelah kanan dia ramai manusia, roh orang manusia, roh orang beriman. Ramai juta. Dia tengok di belah kanan dia. Dia tengok, dia suka, dia ketawa, dia seronok ketawa dia. Lepas tu dia paling belah kiri, dia tengok belah kiri pula roh orang kafir, roh orang buat maksiat. Dia menangis. Itulah rutin hari-hari dia. Lalu apa kata Nabi SAW? Qala man hadha? Wahai Jibril, siapa lelaki ni? Kata Jibril, hadha abuka Adam alaihi salatu wassalam. Inilah bapa engkau Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi kata, masa Nabi tengok muka Nabi Adam pada langit yang pertama, muka dia sebiji, sama seperti hari pertama Allah ciptakan dia. Tak berubah sikit, tak berkedut, tak beruban, handsome, muda. Allahu Akbar. Kan jarak Nabi Adam dengan Nabi Muhammad berapa ribu tahun, Syekh? Beribu-ribu tahun. Tapi subhanallah, pada malam Al-Isra wal Mi'raj, Nabi tengok muka Nabi Adam tu, muka dia sebiji, sama dengan muka ketika Allah mula-mula ciptakan Nabi Adam. Tak berubah langsung. Kan macam Nabi Isa lah. Nabi Isa nanti bila dia turun di akhir zaman, kan nak dekat-dekat kiamat besok dia turun, umurnya berapa? 30-an.
Muda, lagi muda pada saya tuan-tuan. Aku dah tua. 30-an. Padahal Nabi Isa naik ke langit. Jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa lebih kurang 600-700 tahun. Kita dengan Nabi Muhammad 1400 tahun. Kita dengan Nabi Isa lebih kurang 2000 tahun. Kau bayangkan orang umur beribu 2000 tahun macam mana muka dia? Krepot ngot, confirm. Tapi Nabi Isa turun-turun nanti mukanya 30-an, handsome. Tu bila tu? Tunggulah nak dekat-dekat dah. Dah perang dah, Rusia, Ukraine, semua ni. Tunggu. Ni syair. Okey, bagi laluan ke azan dulu. Ya Allah. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم مقام محمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Okey tuan-tuan semua. Maka Nabi SAW pada langit yang pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Qala thumma madaytuhu nayyatan. Lalu kami meneruskan perjalanan seketika. Fa idza bi akhwinatin 'alayha lahmun musharrahun laysa yaqrabuha ahadun wa idza ana bi akhwinatin ukhra 'alayha lahmun qad arwaha wa antan indaha unasun ya'kuluna minha. Tiba-tiba Nabi ditunjukkan satu pemandangan. Apa dia?
disediakan di hadapan Nabi akhwinah, hidangan daging yang dihiris, daging panggang wagyu, branded punya, kau tahu sedap gila ni kebab lah, apa benda semua lah sedapnya, berselera, banyak hidangan tu. Lepas tu Nabi nampak ada satu kawasan ada hidangan juga, tapi dagingnya dah buruk, dah busuk, dah berlendir, hanyir, bau bangkai. Yang pelik apa tuan-tuan? Daging yang buruk, yang busuk, yang hanyir, yang bau bangkai, itulah orang berebut nak makan. Berebut makan. Yang elok tak ada orang sentuh, biar betul. Qala, maka Nabi kata Jibril, ya Jibril, man haula? Siapa ni wahai Jibril? Apa kata Jibril? Haula min ummatika. Inilah wahai Muhammad di kalangan umat kau nanti. Kenapa jadi macam tu? Qala yatrukunal halala wa yatunal haram. Ketika atas dunia dulu, diorang lebih utamakan benda haram daripada benda yang halal. Rezeki boleh cari tuan-tuan, dan kita mampu berusaha mencari rezeki yang halal, tapi dia sengaja pilih yang haram. Ada orang macam tu. Orang dah cakap benda ni jangan, berdosa, haram. Tak, dia buat bodoh, buat dono je. Tak nak dia. Dia tetap buat benda haram tu. Anak pernah cerita dekat tuan-tuan lah, cerita lama, tapi ada mungkin yang dah ingat, mungkin lupa kan. Arwah bapa anak dulu beli rumah dekat Kelang. Zaman tahun 80-an, rumah semua mana ada bank Islam bang, semua bank kapi belaka, bank riba belaka. Tapi zaman tu ada seorang tuan guru pendakwah yang tegas dan berani bernama almarhum tuan guru Ustaz Ghazali Hasbullah. Dia kalau ceramah tak ada filter Syekh, dia main sebat beli rumah pakai sistem riba haram, duduk dalam neraka. Ambil kau neraka terus tak pergi can. Pergi kerja naik kereta, beli pakai loan riba haram. Supaya kau pergi kerja naik babi. Pergi kerja tunggang babi, pengeri. Melompat bapak aku dengar, kau tahu. Bapak anak kata masa tu abahnya ada 3 kawan lah. Abah, Pakcik Masrum, Pakcik On. Dalam ramai-ramai ahli karya yang dengar kuliah tu, ditakdirkan Allah 3 orang ni nak berhijrah. Betul lah Ustaz cakap, tak boleh gini kita buat loan riba ni, kan. Abah tekad abah jual rumah tu. Harga masa beli 30,000. Ni cerita lama dekat Taman Goodwood dulu, sekarang panggil Kelang Jaya, depan hospital besar Kelang tu, situ. Masa tu abah beli rumah 30,000. Tahun tu masa abah dah buat keputusan nak habiskan hutang-hutang riba benda semua ni, jual. Abah kata rumah naik gila-gila 70,000. Baik kau boleh settle hutang rumah, ada balance, beli tanah dekat Kuang, buat rumah, tak ada hutang. Itu nak beritahu apa dia? Man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu mimma huwa khairun minhu. Sesiapa yang meninggalkan sesuatu perkara kerana Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi. Itu janji Allah tuan-tuan. Percayalah janji Allah ni. Masalah kita tak percaya. 3 orang ni berhijrah. Abah berhijrah, Pakcik Masrum berhijrah, Pakcik On berhijrah. Pakcik Masrum dah meninggal, Pakcik On dah meninggal, Abah last kali meninggal, kan? Tinggal belaka riba-riba. Maknanya boleh, bukan tak boleh. Benda-benda haram tu boleh, cuma kau confident ke tidak? Itu masalahnya. Kena yakin yang bagi rezeki tu Allah, bukan manusia. Maka orang ni besok dekat hari akhirat, Allah Ta'ala bagi dia makan daging busuk, daging mentah, kan, daging yang hanyir, muntah-muntah, makan lagi, muntah, makan lagi, makan. Qala thumma madaituhu nayatan fa idza ana bi aqwamin butunhum amsalul buyut. Tiba-tiba Nabi ditunjukkan pula satu pemandangan manusia yang perut mereka besar rumah. Ya Allah, besar rumah macam ni, rumah semedi, rumah teres, benda semua ni.
Besar bapa anggota rumah. Orang lalu ditunjukkanlah pemandangan orang lalu pijak, dah perut besar, memang confirm kena pijak lah. Menjerit, melolong, menjerit, melolong. Wahum yudijuna ila Allah. Qalu Allahumma la tuqimis sa'ah. Orang yang perut besar ni kena pijak-pijak ni, dia kata apa? Ya Allah, jangan jadikan kiamat. Ya Allah, jangan jadikan kiamat. Tak nak, tapi kena seksa. Belum kiamat dah kena seksa. Maka Jibril, Nabi tanya, man haula ya Jibril? Siapakah mereka ni wahai Jibril? Apa kata Jibril? Haula min ummatika. Itulah sebagian umat engkau yang masih hidup dulu. Allazina ya'kuluna riba. Yang makan riba, bermuamalah dengan sistem riba. Ada orang kerja bank konvensional daripada muda sampai pencen. Allah, sian kan. Kita, Nabi sebut dalam hadis, di akhir zaman umatku akan terpalit dengan riba walaupun sebesar debu. Mesti kena, mesti. Kau jangan cakap banyak ah. Ada tak siapa-siapa dalam masjid ni yang tak pernah buat loan? Cuba angkat tangan. Kalau angkat tangan, confirm kelentong lah tu. Kita semua ada loan belaka. Kok ada Tok Wali dalam masjid ni, minta maaf lah ya, tapi rasanya ada loan belaka. Tak banyak sikit, tak sikit banyak. Memang ada lah. Bila buat loan lah, memang tak nak. Kena, Nabi kata. Kau kena. Kau akan terpalit dengan abuk riba tu. Bayangkan kalau itu yang kita pilih Islamik, kita jaga. Bayangkan yang memang tak ada Islam, yang konvensional 100% haram jadah, tak tahu dia punya pelaburan, tak apa-apa semua tu. Ya Allah, seksa. Tuan-tuan tengok tahu, orang yang sumber hidupnya haram, tuan-tuan akan tengok ahli keluarganya memang huru-hara. Aurat tak jaga. Ana pernah tengok orang macam ni. Sian. Suami isteri orang Melayu, orang Islam, tapi jogging dua-dua pakai seluar pendek suami isteri. Kita tengok confused. Orang Islam ke orang mana? Orang Islam. Tak. Sebab apa? Sebab itulah, dengan haram kan makin rosak hati kita ni. Maka orang yang memakan riba, yang beramal dengan sistem riba, besok dekat hari akhirat Allah besarkan perutnya saiz rumah, dipijak-pijak oleh manusia di padang mahsyar. Qala thumma madatuhu nayatan. Nabi dibawa lagi. Ini baru lapisan pertama, langit pertama. Nabi tunjukkan sekumpulan manusia. Qala masyafiruhum kamasyafiril ibil. Mulut mereka macam mulut unta, bibir tebal gitu, tenganga gitu. Fatuftahu afahuhum wa yulqamuna min dzalikal jamar. Lalu orang-orang ni tuan-tuan, dingangakan mulut mereka dan disumbat dengan bara api neraka. Allahu akbar. Disumbat, melolong, menjerit, sumbat lagi. Thumma yakhruju min asafirihim. Lalu bara api neraka itu keluar daripada dubur mereka. Sumbat balik semula, melolong, menjerit. Apa kata Nabi? Ya Jibril, man haula? Siapa tu wahai Jibril? Apa kata Jibril? Haula min ummatika alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Itulah umat kau yang masa hidup dulu makan harta anak yatim secara zalim. Orang suruh jaga harta anak yatim, dia rembat harta anak yatim. Ataupun pembahagian harta pesaka tak betul, sebab tu dia bagikan secara betul dengan adik-beradik, tak, dia rembat. Dia bawa tak ingat, bawa lupa, padahal orang tu ada hak, anak-anak dia ada hak. Dia rembat harta pesaka tu, tak pasal-pasal anak yatim tu diharamkan daripada hak dia. Besok kau rasakan bara api neraka Jahannam. Na'udzubillah min zalik. Orang makan harta haram atas dunia tuan-tuan, confirm hidup dia takkan senang. Kau akan serabut. Kita yang insya-Allah makan harta 100% insya-Allah halal dan thayyiban pun rasa susah hati tau. Walaupun kita yakin harta ni halal, tapi ada rasa susah hati. Sebab apa susah hati? Ya Allah, banyaknya nikmat kau bagi ya Allah. Dan kau sebut dalam Al-Quran, summa latus'alunna yawma idzin
Ini naim. Aku akan tanya tentang nikmat yang aku beri kau masa atas dunia. Aku akan tanya nikmat di besok. Allah sebut Allah nak tanya tahu, padahal bentuk halal. Halal kena tanya. Syubhat haram memang teruk ah. Tak tu kena ingat. Jangan kita makan harta anak yatim. Kalau kita diamanahkan pegang harta anak yatim, pegang betul-betul. Contoh kalau kita ni ada bela anak yatim 10 orang, kita jaga. Kita jagalah. Orang bagi duit, boleh tak kita makan duit tu? Boleh. Macam mana cara dia? Anda buat bahasa mudah gini. Duit tu kita beli makanan. Apa yang kita sarapan pagi? Contoh, pagi-pagi kita sarapan apa? Oh, nasi lemak lah, nasi lemak. Nasi lemak kan. Maka anak yatim yang kita beli tu pun sama juga nasi lemak. Kalau kita nasi lemak ayam goreng, dia pun nasi lemak ayam goreng juga. Jangan kau belasan nasi lemak ayam goreng, dia makan biskut Mary. Tu haram jadah tu. Memang kuang hajau, orang Melaka panggil. Tengah hari kau makan KFC, pastikan anak yatim tu juga makan KFC. Jangan tengah hari kau belasah KFC, budak-budak anak yatim tengah hari makan Cikadis. Memang kuang hajau. Malam kau makan apa tu? Alamak, Stick. Oh, main-main kau. Kan, makan, aku nak sebut grill tu lah. Oh, sedap kau melantak. Anak yatim makan Friskies. Kuang hajau punya. Yang tu memang confirm masuk neraka. Jangan main-main harta anak yatim. Jangan main-main. Tersilap kita guna duit kita lebih selamat daripada kau silap guna harta anak yatim. Tak pasal hidup kita. Na'udzubillah min zalim. ثم مضيت هنية فإذا أنا بنساء يعلقن بثديهن أو بثديهن. Nabi jalan lagi dipertunjukkan kepada Nabi sekumpulan orang perempuan yang digantung payudara mereka dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, melolong-lolong, menjerit-jerit, sakit ya Allah. Fakutu ya Jibril, man haula nisa. Nabi kata, wahai Jibril, siapakah perempuan ni? Kenapa macam tu dia seksa? Nabi kata, haula az-zunat min ummatika. Itulah perempuan pelacur di kalangan umat kau, wahai Muhammad. Allahumma ajirna minal fahsya. Semoga Allah jauhkan kita daripada fitnah zina. Na'udzubillah min zalik. Amin. Summa madaitu hunayatan. Kemudian aku berjalan lagi. Fa idza ana bi aqwamin yaqta' junubahum al-lahma yaqta' min junubihim al-lahmu fayulqamun. Nabi ditunjukkan satu kumpulan manusia. Diorang ni tiba-tiba diorang ada daging kan, rusuk kita ni ada daging kan. Tiba-tiba daging tu dipotong, dikelak, menjerit. Kalau tercabut daging tu, diorang makan daging sendiri. Lepas tu dah makan dah telan, jadi balik, potong balik, makan lagi, melolong-lolong, menjerit-jerit. Ya Allah. Nabi kata, apa hal ni? Siapa ni wahai Jibril? Qala haula alhammazuna min ummatika lamazun. Itulah umat kau yang masih hidup dulu, suka mengumpat mengata kau orang. Jaga elok. Dulu mengumpat ni terkenal orang perempuan aja. Di akhir zaman orang lelaki pun sama juga, kau tahu tak? Dan lagi dalam grup WhatsApp, dia punya mengumpat boleh tahan. Janganlah kita mengumpat orang, ya Allah, tolong, minta Allah bantu anak. Dan kita semua jangan mengumpat orang. Jangan. Elakkan. Jangan mengumpat orang. Nak mengumpat, kau fikir azab ni. Ana pernah cerita juga kat tuan-tuan satu cerita yang berlaku dekat Yaman. Cerita ni lama dah. Ada dua beradik, dua-dua ni perempuan. Dua-dua ni hafal Al-Quran. Tadi Allah kakak dia meninggal. Orang kenal kakak dia ni hafizatul Quran, hafal Al-Quran, mati muda. Lalu orang pun datang tanam, selenggarakan jenazah dia, tanam. Malam tu juga tuan-tuan, tiba-tiba orang nampak nun dekat kawasan perkuburan, keluar api daripada kubur kakak dia. Api keluar, kau tahu, biar betul. Orang kampung terperanjat, kecoh. Lalu orang tanya, bukankah kakak kau ni hafal Al-Quran? Tanya ke adik dia, betul kakak saya hafal Al-Quran, betul. Habis kenapa nampak api? Apa kakak kau buat apa? Adik tu dengan menangis-nangis dia kata apa?
betul lah Kak, aku hafal Al-Quran, tapi setiap malam sebelum tidur mesti mengumpat. Kau tengok, ada je gosip dia. Kau tahu tak, akak tu jiran kita tu kan baru bercerai, mengumpat. Kenapa? Tak tahulah, dia dengar cerita laki dia gemuk sangat. Dia lah, ada aja mengumpat tu. Jangan main-main. Elakkan, tolong minta Allah jauhkan saya dan tuan-tuan dan acik-acik semua kita daripada mengumpat. Na'udzubillah min zalik. Cerita ni panjang lagi tuan-tuan, saya ringkaskan. Nabi naik ke langit yang kedua, Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf. Naik langit ketiga bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa. Naik langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Naik langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Naik langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Sehinggalah Nabi sampai ke Sidratul Muntaha, sebuah pokok yang tak tahu dekat mana kedudukannya. Dalam setengah riwayat menyebutkan pemeluk pokok sidrun dalam bahasa Arab bidara, pokok bidara. Besar bapa, kau tahu tak? Kau tahu bersama dengan pemeluk dia sejauh 500 perjalanan menaiki kuda yang paling laju. Faham ke tak cerita aku ni? Tak faham. Ni pokok Sidratul Muntaha. Nak daripada sini nak sampai ke sini, kau kena besit dengan kuda paling laju 500 tahun baru sampai ke pemeluk itu tuan-tuan. Besar gila kan? Tapi benda ni tidak mustahil, semuanya di dalam ilmu Allah. Nabi kata dalam hadis ni, فَإِذَا كُلُّ وَرَقَةٍ مِنْهَا تَكَادُ أَنْ تُغَطِي هَذِهِ الْأُمَّةِ. Pokok sidr ini, daun dia, selai daun dia hampir-hampir menutupi umat aku. Ya Allah, besarnya. Daun selai boleh tutup seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala thumma dufi'tu ilal jannah. Last call tuan-tuan, Nabi pun dibawa masuk tengok syurga. Fastaqbalatni jariyatun. Tiba-tiba ada seorang perempuan sambut Nabi. Waduh, cantik banget lah. Lalu Nabi kata, "Liman anti ya jariyah?" Engkau milik siapa? Milik siapakah gadis ini? Qalat, kata bidadari ini, saya milik Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Peristiwa Isra wal Mi'raj anda sebutkan tadi berlaku sebelum hijrah. Jadi kurang 2 tahun kalau tak silap anak sebelum hijrah. Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi, duduk dekat Mekah. Dia syahid bila? Dia syahid dalam peperangan Mu'tah. Peperangan yang berlaku dekat Jordan. Tahun berapa? 67 hijrah lebih kurang gitu. Dia syahid radhiyallahu ta'ala anhu. Kan, tapi bidadari dah siap, dah ada dah. Subhanallah. Masalahnya kita ni dah ada ke belum bidadari kita tuan-tuan? Ada dah? Ada? InsyaAllah. Jawablah insyaAllah. Tak apa-apalah korang ni. Cubalah belajar-belajar husnuzon sikit. InsyaAllah dah ada ustaz. Amin. Amin lah. Nak amin pun tak confident. Lantak korang lah. Boring betul aku. Ada seorang ulama cerita, besok orang masuk syurga ni kan, syurga ni kan dia banyak pintu tau, sampai nak ke pintu tu. Jadi dia masuk, dia buka pintu yang pertama, tiba-tiba ada bidadari. Masya Allah, tabarakallah, cantiknya. Dia kata kepada malaikat, ini bidadari aku. Lah, bukan. Ini penyambut tetamu. Penyambut tetamu. Lawa banget. Sabar belum lagi. Penyambut tetamu dah lawa macam gini. Sabar malaikat, masuk dulu. Dia buka pintu kedua, bidadari sambut. Dia kata confirm yang ni, confirm. Ini bukan. Sabar, buka lagi. Buka pintu ketiga. Lawa. Bukan. Sampailah mereka kata, sekarang buka pintu ni. Dia buka. Jeng. Bila dia buka pintu, tengok bini dia tuan-tuan, yang dia hidup atas dunia. Alamak, jumpa makcik ni lagi.
Tapi satu benda lah berita gembira untuk acik-acik. Masa dia tengok mata depan dia. Cerita ni diceritakan oleh seorang ulama Al-Azhar. Apa nama Syekh tu, ada lupa. Syekh, Allah lupa nama dia, janggut putih, handsome orangnya. Dia kata cerita ni ada seorang khatib cerita pada hari Jumaat tau. Dia cerita seronok, orang seronok dengar ni. Lawa. Tiba-tiba dia tengok pintu terakhir, bini dia mengamuk jemaah. Oi, khatib pandai kau cerita ni. Jemaah mengamuk, kau tahu tak? Oi, agak-agak kau cerita apa ni? Ferasnya kau tahu jumpa bini balik. Tapi berita gembira untuk acik-acik semua. Bidadari syurga cantik. Tapi nanti bila acik-acik masuk syurga, insya-Allah, amin, acik-acik lebih cantik dari bidadari. Tahu kenapa? Tahu kenapa? Confirm tak tahu Sebab apa? Sebab bidadari yang ada sekarang kat syurga, dia tak pernah sembahyang, dia tak pernah puasa, dia tak pernah berzakat, dia tak pernah sabar, dia tak pernah qiyamul lail, dia tak pernah pergi haji, dia tak pernah pergi umrah, dia tak pernah sakit, tak pernah. Sedangkan isteri yang ada hidup pada hari ini, dia bangun malam qiyamul lail, dia sembahyang, dia sabar, dia taat suami, dia redha, dia pergi haji, dia usaha, dia jaga anak. Semua tu besok akan mencunkan lagi mukanya di hari akhirat. Sebab tu Nabi kata, perempuan dunia yang masuk syurga jauh lebih cantik daripada bidadari. Allahu Akbar. Tapi jangan tengok sekarang ni. Sekarang ni apa ni? Jam lah. Sebab itulah, aduh, jam aku sebut bidadari ni. Lalu Nabi kata apa? Aku ditunjukkan ada beberapa sungai. Ada sungai yang airnya tawar, sedap. Kalau minum tu lega je rasa. Sekejap dagu. Lepas tu ada sungai daripada arak, wangi, tak bau busuk arak tu. Lepas tu ada sungai daripada susu, dan ada sungai daripada asal, madu. Sungai madu bang. Baru ni aku pergi kedai Yaman, tengok kan banyak jual madu. Adalah satu madu sekilo RM1,000. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. RM1,000 sekilo. Meninggal. Aku kata boleh test? Boleh. Dapatlah rasa. Oh gini harga RM1,000. Boleh rasa kira okey lah. Nak beli tak payah. Bagi free aku ambil. Nabi kata apa? Burung-burung di syurga sebesar unta, besar bagah. Buah delima dalam syurga seperti buah labu pumpkin, besar bapak buah delima. Faqala indaha, maka ketika itu Nabi kata apa? Innallaha ta'ala qad a'ada li ibadihi salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin. Nabi kata apa? Allah Ta'ala menyediakan bagi hamba-hambanya yang saleh syurga ni. Yang pertama Nabi kata, mala ainun ra'at, mata kau tak pernah tengok, wala udhunun sami'at, telinga kau tak pernah dengar, wala khatara ala qalbi basharin, dan tak pernah terlintas di hati. Jadi tuan-tuan, macam mana lawa atas dunia kau tengok orang cantik kan? Macam baru ni aku pergi Turki kan, naik kata bang Turki. Jadi ada hamba Allah bermurah hati, dia bagi anak naik bisnes. Oh sinilah orang kata Damansara. Sebab waktu tu anak sakit, anak tak larat, anak demam, tapi anak tetap nak pergi Syria sebab nak hantar bantuan. Maka hamba Allah yang mulia ni, dia kata pada ustaz naik bisnes. Lama berasa dah nikmat ke? Aku biasa kan naik cak ayam je. Bisnes bos. Baring lah. Datanglah bidadari. Yes lama. Bidadari. Bukan bidadari, pramugari. Astagfirullah, bidadari dah pula. Pramugari oi. Memanglah lawa pramugari Turki bebe. Putihnya, melepaknya, berurat nampak lawa le. Tapi kalau kentut meninggal Syekh. Tu aku nak cakap, macam mana lawa atas dunia ni takkan lawan di hari akhir kat syurga. Yang paling best kau tahu dekat syurga, bini kita bidadari tak ada jealous. Tu yang paling best tu. Sekarang dia punya jealous. Nangis kau tahu tak? Lagi kalau orang bermadu, lagi nangis. Dia punya jealous kau tahu. Macam ada pengalaman? Tak ada. Tak ada, diam.
Dekat syurga tak ada jealous, kau tak payah pening kepala, semua sporting. Susahlah aku nak cakap. Tunggu aku masuk dulu, nanti aku cerita kat korang kita jadi sekali itulah sebagai sedikit perkongsian kita pada malam ni tentang Al-Isra'u wal Mi'raj. Semoga apa yang nak kongsi sikit sebanyak tu dapatlah manfaat paling tidak untuk diri ana dan kita semua insya-Allah. Semoga Allah berkati kita, ampunkan dosa ana. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi وتواصل بالصبر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. تكبير. Kami majlis mengucapkan terima kasih kepada Fadil Ustaz yang tadi di atas ceramah yang beliau sampaikan tadi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan sama kita mengambil tipati yang baik sebagai panduan yang lebih baik insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan